Kerajaan Iran pernah digulingkan oleh CIA dengan hanya bermodalkan $60,000. You had $1 million in cash to run the coup, right? That's right. And we used about $60,000 of it. That was all. Are you saying that $60,000 was all it took? Yeah. I don't know where the money went, and I didn't ask because it was so damn little that no one was going to ask me any questions. Peristiwa itu dirahsiakan selama 64 tahun sehinggalah pada tahun 2017 pihak CIA telah mengeluarkan sebuah dokumen tentang ini. Iran menemui sumber minyak pada tahun 1908 dan telah menubuhkan syarikat Anglo-Iran Oil Company. Pada tahun 1911, pihak British telah membeli saham syarikat itu sebanyak 51%. Dengan suntikan modal dari British, syarikat ini telah membina sebuah kilang memproses minyak terbesar di dunia yang boleh menghasilkan minyak sebanyak 25 juta tan setahun. Walaupun Iran memiliki saham 49% ke atas syarikat Anglo-Iran Oil Company, tapi pihak British hanya memberikan 16% hasil keuntungan pada Iran dan ini menjadikan rakyat Iran tidak berpuas hati. Pada tahun 1950, Amerika telah membuat satu perjanjian dengan Arab Saudi melalui syarikat Aramco di mana keuntungan syarikat akan dibahagi sama rata dan Iran meminta perjanjian yang sama dengan pihak British dan akhirnya ditolak. Di mata pihak British, jika permintaan ini ditunaikan, ini akan memberi isyarat kepada negara-negara di Timur Tengah untuk bangkit dan meminta hak mereka. Pada 28 April 1951, Dr. Muhammad Mossadegh telah dilantik sebagai Perdana Menteri melalui proses pilihan raya. Dr. Muhammad Mossadegh ialah rakyat Iran yang pertama mendapat pengiktirafan daripada negara Eropah yang membawa gelaran doktor dalam bidang undang-undang dan beliau dilihat sebagai satu tokoh yang tidak boleh dibeli atau incorruptible. Dan perkara pertama beliau lakukan ialah membuat usul di Parlimen Iran untuk menasionalisasikan syarikat Anglo-Iran Oil Company. Akhirnya usul ini diluluskan di Parlimen dan ini dilihat oleh British sebagai satu usaha untuk menggugat kepentingan British di bumi Iran. British telah mengarahkan semua warga British yang bekerja di kilang itu pulang ke England dan menghentikan operasi kilang. Malah kilang ini disabotaj oleh pihak British supaya Iran tidak dapat menjalankan apa-apa operasi di kilang itu. Pihak British membawa isu ini ke UN dan Mahkamah Dunia, tapi keputusan berpihak kepada Iran. Pada tahun 1952, Dr. Muhammad Mossadegh muncul sebagai hero, dinobatkan sebagai Man of the Year di majalah Time kerana usahanya menasionalisasikan Anglo-Iran Oil Company sekaligus mengalahkan pesaing utama Winston Churchill. British makin terdesak, lalu British melakukan sekatan ekonomi terhadap Iran di mana Iran tidak dibenarkan menjual minyak pada mana-mana negara dengan harapan rakyat Iran akan bangkit dan marah pada beliau. Tapi ini tidak terjadi, malah rakyat Iran terus menyokong. Pada 21 Julai 1952, konflik antara Mossadegh dan Reza Pahlavi tercetus di mana Mossadegh mencadangkan supaya kuasa ketenteraan diletakkan kepada Kementerian Pertahanan dan ini tidak disetujui oleh Reza. Oleh kerana desakan Reza, Mossadegh telah meletak jawatan. Pihak British menggunakan pengaruh Reza untuk melantik Perdana Menteri boneka. Rakyat Iran bangkit membantah pelantikan ini di jalan raya dan selepas 5 hari, dia dilantik semula menjadi Perdana Menteri. British sedar yang dia tidak ada pilihan. Satu-satunya peluang yang mereka ada ialah untuk menggulingkan Mossadegh dan calon yang terbaik untuk boneka British ialah General Fazollah Zahedi. General Zahedi memang terkenal dengan sifat pro-monarki dan anti-Mossadegh. Tapi rancangan ini dihidu oleh Mossadegh lalu dia mengarahkan untuk menamatkan semua hubungan diplomatik dengan British dan semua kedutaan British dihalau keluar daripada Iran. British tidak berputus asa. Perdana Menteri British iaitu Winston Churchill telah berjumpa dengan Presiden Eisenhower dan berbincang strategi untuk menggulingkan Mossadegh. Hasil dari perbincangan itu, pihak CIA telah melancarkan Operasi Ajax. Operasi Ajax menggunakan pengaruh monarki untuk memerintahkan Mossadegh supaya membubarkan Parlimen dan melantik Perdana Menteri baru dengan harapan apabila Mossadegh ingkar dengan perintah ini, dia akan ditangkap dan dimasukkan ke penjara. CIA meluluskan penggunaan $1 juta. Operasi Ajax ini ialah operasi usaha sama dengan MI6. Ejen CIA telah menyelinap masuk ke Iran melalui Iraq bersama bagasi yang penuh dengan duit. Wang itu digunakan untuk membayar ahli politik, General Zahedi dan semua bentuk media untuk tujuan penyebaran propaganda anti-Mossadegh. Kerja menghasut begitu sibuk sehinggakan pihak CIA terpaksa menulis artikel di Amerika untuk disebarkan di Iran. Pada malam 16 Ogos 1953, General Zahedi bersama dengan tentera yang setia dengannya hadir ke kediaman rasmi Perdana Menteri Iran untuk menahan Mossadegh. Tapi percubaan ini dipatahkan oleh pihak Mossadegh.
Percubaan menggulingkan kerajaan Mossadegh gagal, tapi ejen MI6 telah menangkap ketua polis Iran dan menamatkan riwayat beliau. Jasadnya dilemparkan ke jalan raya, simbolik bahawa Mossadegh sudah tidak lagi mampu menjaga keselamatan rakyat Iran. MI6 telah mengarahkan parti politik pembangkang turun ke jalan raya dan melaungkan anti-Mossadegh. Rakyat mula menyokong gerakan ini. Akhirnya, pada 19 Ogos 1953, Mossadegh digulingkan dan dimasukkan ke penjara. Jeneral Zahedi dilantik menjadi Perdana Menteri boneka yang terus menjilat kasut British hingga ke akhir hayat. Kalau korang suka konten ni, sila follow aku.